Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Suraya binti Yusof, nombor matrik P124635. Jom kita ke bahagian sinopsis artikel. Artikel yang dikritik bertajuk Penilaian Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah PBD dalam kalangan guru matematik sekolah rendah yang ditulis oleh Farah Izzati Marnizam dan Siti Raiham Ali pada tahun 2021 dari Fakulti Pembangunan Manusia, Kampus Sultan Azlan Shah, Bandar Proton, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Artikel ini telah diterbitkan pada 14 Oktober 2021 di dalam Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, Volume 11, Nombor 2, 2021. Idea utama kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan tahap pelaksanaan PBD guru matematik berdasarkan penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses dan penilaian produk, serta pengkaji juga ingin menentukan tahap kekangan guru matematik dalam melaksanakan PBD. Penulis menggunakan analisis deskriptif bagi menerangkan tahap pelaksanaan PBD guru matematik. Di dalam artikel ini, penulis mendapati guru matematik mempunyai pengetahuan yang baik, usaha yang tinggi bagi menyediakan diri, mampu membuat pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid, menyesuaikan diri dalam tugas hakiki bagi melaksanakan PBD di sekolah. Penulis juga membincangkan 5 saranan yang telah diketengahkan oleh penulis sebagai cadangan bagi memenuhi matlamat pelaksanaan PBD oleh para guru matematik di sekolah di bahagian kesimpulan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azmanira binti Syahrul Zaman, nombor matrik P122218. Jom kita pergi ke bahagian kelebihan artikel. Kelebihan jurnal. Yang pertama, soal selidik diadaptasi daripada kajian lepas di mana mampu memberi pencerahan yang lebih tepat kepada penggubal dasar. Yang kedua, penggunaan analisis data kuantitatif CIPP boleh mendapatkan hasil formatif dan sumatif dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, pemberitahuan tentang masalah-masalah dari kajian lepas oleh penulis mampu memberi maklumat kepada pengkaji pada masa akan datang. Yang keempat, objektif penulis jelas iaitu ingin melihat sejauh mana tahap kekangan guru dan pelaksanaan PBD dijalankan. Yang kelima, pengkaji tidak menetapkan responden di suatu sekolah sahaja, malah melibatkan 8 buah sekolah di daerah yang sama iaitu Gombak, di mana keputusan lebih menyeluruh tidak tumpu kepada satu pentadbiran sahaja. Yang keenam, kesahan muka dan kesahan kandungan menambah kebolehpercayaan keputusan jurnal ini. Yang ketujuh, kajian rintis telah dilakukan bagi mengenal pasti kebolehpercayaan. Yang ke-8, proses pengumpulan data dan kaedah analisis mudah faham dan lebih terperinci di mana penulis menggunakan statistik berbentuk frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai. Hai, nama saya Nur Syafiqah Nadia binti Farid, nombor matrik saya P122834. Seterusnya kita ke bahagian kelemahan artikel. Penulis tidak menyatakan tempoh semasa kajian ini dijalankan. Penulis seharusnya menyatakan tempoh dan membuat justifikasi bagi mengelakkan sebarang tanda tanya kepada pembaca.
penulis hanya menggunakan kaedah kuantitatif sahaja. Sebaiknya penulis perlu mengaplikasikan kaedah campuran mixed method seperti membuat kajian dengan menggunakan kaedah kualitatif. Penulis boleh menemuduga sampel kajian untuk mendapatkan maklumat lagi tepat dan situasi sebenar tentang kebaikan atau kelemahan pelaksanaan PBD. Penulis tidak menyatakan delimitasi dan limitasi dalam penulisan jurnal beliau. Penulis hanya menggunakan jadual untuk mewakili keputusan kajian. Penulis perlu mempelbagaikan bentuk grafik dalam memperlihatkan hasil dapatan kajian supaya dapat menarik minat pembaca untuk menganalisis dapatan artikel dengan lebih mudah. Hai semua, nama saya Nurin Izmi binti Ibrahim dengan nombor matrik P122199. Seterusnya kita akan lihat cadangan penambahbaikan bagi artikel ini. Pertama, menambahkan penyelidikan secara kualitatif. Kaedah kualitatif boleh mengukuhkan lagi data kuantitatif yang terdapat dalam artikel. Sebagai contoh, penulis boleh menemubual beberapa orang guru untuk mendapatkan pandangan mereka tentang tajuk yang dikaji. Meluaskan lokasi kajian yang lebih besar iaitu ke peringkat negeri atau nasional. Kajian artikel ini terhad kepada guru-guru di satu daerah kecil sahaja dan tidak melibatkan keseluruhan negeri atau negara. Ketiga, menambahkan contoh-contoh cadangan penyelesaian daripada aspek kekangan yang dikaji. Penulis boleh meminta pendapat guru-guru tentang cara mereka mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PBD. Penulis juga boleh mengemukakan cadangan pihak kementerian dalam memastikan PBD yang berkesan. Kesimpulannya, penulisan artikel ini telah berjaya mencapai objektif yang telah difokuskan. Pastinya, penulisan ini akan memberi manfaat kepada banyak pihak, terutamanya pendidik dan pihak kementerian dalam usaha memperkasa pendidikan di Malaysia.